Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Rasanya kita dah ada semua dalam ni. Kita dah, jam pun dah menunjukkan pukul 9. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang dulu kepada semua. Uh, Jentera Irama Salam Muzik malam ni. Indra? Ya, malam Yap, ni sila. Jentera Irama Salam Muzik dapat kita dengarkan apa orang kata, ini benda yang sangat 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 menakjubkan ni. Kan? Benda Betul, malam ni kita rasa sangat berbangga dan berbesar betul. hati kerana Ya, bersama dengan ahli kumpulan Salam Muzik tu sendiri. ya, Sebab tu di bawah topik Jentera Irama Salam Muzik. Yap. ya, betul. Okey. Sebelum tu kita nak minta yang dekat bawah ni tolong ping kawan-kawan korang yang lain supaya mereka tak terlepas session ni. Kita masih lagi santai-santai, kita belum bermula lagi. Kita tengah nak ambil mood. Okey, sebelum tu Indra boleh reset room sebentar. Alright, pada korang yang baru sampai, baru tiba, saya ucapkan selamat datang ke The Blind Spot Project. Hari ni punya topik soal santai bersama dengan Jentera Irama Salam Muzik. So hari ni macam sedia maklum, Acap tak ada. So kita sekarang nanti kita bercerita tentang apa itu, orang kata setiap pemain tu, dia punya soul dalam Salam Muzik tu, kita nak tahu macam mana, dan adalah soalan-soalan yang akan disampaikan nanti. So terima kasih kepada Sal, Alif, Santiana, Alia, Iza, Diana, Simi, Syahida. Sorry korang kalau aku ada berbual, ada lari-lari sikit sebab aku baru lepas ambil vaksin. So minta maaf. Yap, okey, tak apa. Terima Okey Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang ada di bawah ni. Selamat datang kami ucapkan ke Room The Blind Spot Project. So, untuk minggu ini, kami bawakan tetamu istimewa untuk anda iaitu Salam Muzik di bawah topik Jentera Irama Salam Muzik. Okey, so Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni. We feel very honoured to have you guys with us tonight. So malam ni kita santai-santai je. Kita nak berkongsi mungkin sedikit sebanyak tentang pengalaman korang sepanjang berada di dalam dunia muzik ni, dan secara tidak langsung kita boleh mendalami intipati sikit di dalam band Salam Muzik tu sendiri. Okay, so baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, sedikit pengenalan mengenai Salam Muzik untuk dekat bawah ni. Band ini terdiri daripada 10 orang ahli, iaitu Ashraf Salam Azlan, iaitu ataupun lebih dikenali sebagai Acap sebagai penyanyi utama. Kita ada Diana Samsudin dan Yayan Akia sebagai vokal juga. Ahmad Bulia Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Boy pun sebagai vokal, mesin dan gitar. And then kita ada Hibri sebagai pemain keyboard. Kita ada Muhammad Irhas atau lebih dikenali sebagai Payung sebagai pemain trumpet. Kita ada brother Jasmi Jamaluddin kita sebagai pemain alto sax, Abid Afiat sebagai pemain tenor, Christopher Chong sebagai pemain bass dan Kevin sebagai pemain drum. Okay, so sedikit pengenalan tentang Salam Muzik ni. Salam Muzik ni ditubuhkan pada tahun 2006, terkenal dengan irama baharu dan muzik gabungan unsur budaya dengan rentak moden. Okay, so nama Salam Muzik ni dia menggabungkan dua perkataan, iaitu salam dan muzik. Iaitu dalam bahasa Melayu kita tahu salam tu bermaksud aman dan muzik tu ialah muzik itu sendirilah. Okey, mempunyai latar belakang dan pengalaman yang luas, mereka telah banyak membuat persembahan di festival besar dalam dan luar negara. Mereka selalu tampil dengan pemakaian baju tradisional Melayu semasa membuat persembahan sebagai cara mencerminkan keunikan kebudayaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, so Salam Muzik juga menyifatkan mereka lebih kepada memperjuangkan muzik Malaysia tradisional secara global. Muzik mereka dipengaruhi oleh reggae dan hip hop, diadun dengan campuran muzik moden dan tradisional. Alright, lagu-lagu yang dihasilkan oleh Salam Muzik kebanyakannya turut menyuntik elemen yang terdiri daripada alatan tradisional iaitu gambus, gamelan, kendang dan banyak lagi alat muzik tradisional yang lain. Alright, so rasanya semua orang kenal Salam Muzik ni. Dah banyak anugerah yang diterima oleh Salam Muzik ni di dalam dan luar negara sebagai bukti mereka telah berjaya menjadi sebuah kumpulan yang banyak menyumbangkan karya terbaik, di samping telah berjaya membawa elemen muzik tradisional ke peringkat antarabangsa untuk lebih dikenali di kalangan orang luar negara. Okey, jadi tak nak dengar saya banyak cakap, sebenarnya kita nak dengar daripada ahli kumpulan itu sendiri.
kita nak kenal dengan semua orang ahli salam muzik yang ada dengan kita pada malam ni. So boleh beri introduction sikit tak tentang diri korang? Kita boleh mulakan dengan Kevin. Hai, Hai. nama saya Kevin. Ya. Saya main drum untuk Salam Music sejak tahun 2008, I think. 2008. Mhm. And I also buat kerja session untuk artis-artis lain seperti Ultimate, Joe Pizzo dululah. Sekarang dah tak. Sekarang saya cikgu drum. Mhm. Hello. Hello? Ya. So, gitulah. Alright, okay. Alright. Sedikit introduction daripada Kevin. Okay. Sorry, first Seterusnya. It's okay. Tak apa. Kita pun santai-santai je ni. Kita just sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain pun just nak into the mood. Kita nak cuba mendalami. Sebenarnya orang banyak kenal Salam Music ni melalui lagu. Orang tak banyak kenal Salam Music ni punya band members dalam tu. So jadi malam ni kita cuba untuk berkenalan. Alright. Okay. Seterusnya. Brother Just. Ada ke kat situ? Dah unmute. Tadi aku unmute lah. Alamak. Tengah mute. Okay. Okay, aku Just. Aku main saxophone dengan Salam Music. Aku rasa daripada tahun 2013 rasanya. Mula-mula tu macam session je lah. Dia macam isi tempat kosong kejap. Ada satu show tu. Lepas tu dia macam best pula kan. Acap panggil lagi dengan Payung. Panggil lagi untuk yang second show aku dengan Salam Music. Aku main dekat AJL ke Payung. Aku pun tak ingat lah. Tapi anugerah lah. Tapi ada menang best album kan. Ya, aku pun tak ingat show ke dekat mana. Tu second show aku lah. Lepas tu terus sampai sekarang lah. Oh, maknanya bermula daripada session dan lepas tu terus bermain bersama sampai ke sekarang lah. Daripada 2013 Betul. Tapi sebelum session tu ada session yang dirahsiakan. Tak adalah. Session yang dirahsiakan. Tapi adalah. boleh sebelum nak tu tahu aku Brother ada Just. jam session. Aku jumpa dengan dia orang ni. Dia macam satu tempat ni dia buka untuk macam dulu panggil open mic open mic. untuk orang buat jam session lah. Ada band, ada orang nyanyi ke sama saxophone ke boleh join kan. So aku jumpa Salam Music kat situ lah. So aku jam dengan diorang masa tu. Lepas tu baru dia panggil aku apa nama tu, replacement tu. Sebelum ni Brother Just daripada ni kan, daripada band Koka di Mandi, betul ke? Ada ya betul. Oh, maknanya daripada Koka di Mandi lah. Itu patutlah macam pernah nampak. Alright. Okay, terima kasih Brother Just. Okay, seterusnya. Okay, sebenarnya yang untuk pengetahuan yang dekat bawah ni untuk konten dekat profil yang ada dekat atas ni, Hibri dia bersama dengan Boy. Ya, maknanya diorang berkongsi account. So korang akan dengar dua suara daripada Hibri ni, okay? Alright. So, siapa nak mula dulu? Hai, nama saya Hibri Arstad. So, saya baru lagi join dengan Salam Music almost 2 years. So first time tu main dengan diorang Johor lah. Oh, dulu ada one time, dah lama lah, 2013 ada session sekali dengan diorang. Lepas tu diorang dah tak panggil. Diorang dah tak panggil sampai kesian. 2018. Okay. So 2018 start lah main dengan Salam Music as a keyboardist. Oh, okay. Kan So maknanya dulu awal-awal dulu dah pernah main, lepas tu break kejap, lepas tu baru masuk lagi sekali lah, baru join diorang lagi sekali lah. ya, betul. Alright. Okay, Boy. Ya, nama saya Boy Abudia. Saya dulu masa mula masuk tu saya main drum. Dah berapa lama sikit saya tukar jadi main gitar, vokal dengan mesin.
Aku baru lagi lah, baru dekat 2 tahun 3 tahun macam tu. Saya pun ada break dekat setahun dengan Salam Music ni. Tahun bila tu yang break tu? Bila ada satu session, tak ingat saya pun tak ingat bila. Time tu Kevin ganti. Dia pergi Europe time tu. Saya tak dapat pergi Europe, time tu ada apa? Omar pregnant jap kan. So, Alright, okay. Alright, thank you boy. Kita akan bersama lagi sebentar lagi untuk kita kenal lebih lanjut. Okay, seterusnya kita ada bassist daripada bassist dari Salam Music, Chris. Yes, how are you man? Chris. Yeah. Good man. So, saya bassist, saya pun budak baru main 3-4 tahun aku rasa dengan Salam. Itu je lah. Simple je. Okay. Itu je, short and sweet. Short and simple. Aku tak payah kongsi mic macam Hibri dengan Boy. Nak kongsi mic. Manja je. Alright, okay. Seterusnya kita ada Payung. Hello, hai, Assalamualaikum pada semua geng-geng Salam Music dan juga kepada yang pendengar-pendengar yang ada ni lah. Okay, nama saya Muhammad Irhas, tapi boleh dikenali ataupun boleh panggil Payung lah. Start main dengan Salam Music ni pun tak ingat lah bila. Sebab sebelum ni pun saya ada band lain juga. Dekat mana time tu Cak pun selalu ikut kita orang. Dan saya stop main band tu. And then tersesat masuk dengan Salam Music lah. Yep, so untuk konten dan semua yang kat bawah ni sebenarnya Payung ni berasal daripada band Skudap Skudip. Tu favorite juga tu. So ni semua muka-muka familiar yang memang ada dah lama dah ada dekat dalam scene tu. So bila dia bergabung dekat dalam Salam Music tu, so malam ni yang kita nak tahu sebenarnya daripada background yang berbeza tu, dalam dan bila duduk dekat dalam satu band Salam Music ni, kita nak tahu apa yang dia punya rahsia-rahsia lah kan, dengan apa yang korang selalu buat dari segi perbincangan waktu praktis ataupun waktu buat lagu tu sendiri. Okay, so itu tadi sedikit sebanyak tentang pengenalan jentera irama Salam Music. Kita panggil jentera irama Salam Music sebab dorang-dorang ni lah yang menggerakkan muzik Salam tu sendiri. Dan kita jangan ke mana-mana, kita akan ada persembahan istimewa sebentar saja lagi untuk kita sama-sama berhibur. Sambil-sambil kita berkenalan dengan orang ni, kita cuba untuk berhibur. Okay. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita just nak ceritakan lah, kalau kita nak minta korang share, boleh ceritakan sedikit tak macam mana sebenarnya Salam Music ni bermula? Tu acap lah dengan Kevin dan tu awal-awalan Kevin. Cuba buka sikit mic mau. I boleh cerita dari 2008 lah, start 2008. Sebab yang sebelum tu kena tanya Acap lah. Awal-awal dia yang memang betul-betul yang officially yang Salam Music ni ada 2000 berapa? I think kalau you betul-betul nak kira, Acap start sendiri. Yep. Silap ya, dia start seorang. So early lagi daripada 2008 tu lah. Yeah, as far as I know lah. So then lepas tu I jumpa Acap dekat Lim Kok Wing, kita classmate. Oh. Ya, so masa tu dia cakap lah, I nak buat band. So kita main je lah. Masa tu kita buat reggae cover band. Kita start memang main covers je lah. Yep. So start macam tu, main gig kat Lim Kok Wing. I think kita main macam 1 ke 2 je gig. Siapa lagi ada time tu? Time tu Raj. Josh. Siapa lagi tak ingat dah lama. So tu kira orang-orang yang awal-awal yang masa tu dah diberi nama Salam Music tu lah. Masa tu kita still Salam lagi, tak ada music. Salam saja. Oh, baru masa tu Salam sajalah. Yep. Alright, okay. So and then in between sampailah sekarang ni band members yang lain ni dia kira berjumpa sepanjang perjalanan sampai ke sekarang lah. Yep. So actually I think I kena clarify sikit. Tadi Boy pun cakap dia pun main drum dulu kan. So ni kena clarify sikit ni. So 2008 tu 2010 masa start kat Lim Kok Wing tu saya main drum. But then between 2010 to I think 2014
Masa tu I kira ambil holiday jap lah, pergi buat gig session, whatnot. So masa tu I think Boy main drum. Time tu baru aku masuk kot. Sebab sebelum tu aku tak tahu, aku tak kenal lagi. Time tu dah play lagu pun aku tak tahu. Kira member ajak lah. Budak sekolah skudip ke Ijat nama dia. Kira masa tu dia awal-awal masuk yang untuk main dengan Salam Music ni as a drummer lah. Siapa aku? As a drummer. Datang aku join pun saya tak sengaja ke. Dia panggil Ijat ni datang untuk jamming session je. Aku datang teman lah. Dia orang nak jamming kacap time tu, nak cari bandmates kan, baru punya nak start. Dan time lepak-lepak tu baru aku join lah. Aku lepak main tu tahun 2011 lah, macam tu. And then start dari situ aku start serius lepak sekali dengan dia. Alright. Mula dia nak cari trumpet on section. Time tu aku ingat aku pernah satu band juga dengan Payung dulu. Skatiko. So aku kenal kat situ. Kira aku dengan Payung ni daripada kecil ke, jiran. So aku kenal dia, aku panggil lah, aku kenal seorang ni, dia main suka skudip kan. Raya dia. Time tu baru Payung masuk lah. Payung. Ya. Okay. Sebenarnya pun memang dari dulu lagi Acap dia selalu ikut skudip punya gig. So secara tak langsung, mula-mula memang aku tak kenal siapa Mamat ni apa semua kan. Tapi tapi masa dah selalu jumpa, dah selalu ikut. Lalas kita pun sama-sama lah. Tapi untuk pengetahuan semua orang juga pun, cara Salam Music jumpa musician ni memang kebanyakannya secara tak langsung lah. And then lagi satu, boleh dikatakan Salam Music ni dia tergolong dengan musician yang boleh dikatakan sebagai satu community. So kita tak kisah siapa-siapa pun. Let's say macam contohnya Boy busy, okay, kita boleh cari orang lain tolong ganti. Community lah basically, musician of community. Betul, bila bercakap pasal musician dalam community tu, kebanyakannya bila kita tengok perjalanan Salam Music tu, orang-orang dia walaupun dia bertukar tapi dia di dalam golongan yang orang kata dalam circle yang sama. Betul. Kita ada bassist sebelum ni, kita ada Efri, and then kita ada Wafi sebagai sessionist, dan sekarang ni kita ada Chris lah sebagai as a main act untuk bassist. So maknanya benda tu sekarang ni dia punya circle tu tak lari jauh lah kan. Sebab tu bila macam katakan ada beberapa interview juga yang kita ada tengok, bila orang bertanyakan macam mana korang boleh berjumpa, so Acap cakap macam okay, ni sebenarnya kawan daripada kawan kepada kawan kan. So benda tu tak ada isu yang mana susah untuk cari replacement dalam Salam Music. Itu yang menarik. Alright, okay. Alright. So sebenarnya kita nak minta untuk share. Boleh share sikit tak konsep di dalam Salam Music ni? Sebab tadi kita ada bagi tahu yang kalau orang sekali dengar daripada yang awal-awal, orang kenal Salam Music daripada kebanyakannya daripada lagu Cerita Kedai Kopi. So benda tu pun banyak elemen reggae yang kita boleh dengar daripada situ. So bila orang dengar je Salam Music, orang dah terus terfikir macam okay, diorang ni band reggae. Padahal kalau kita dengar balik apa yang ada lebih-lebih lagi dalam riwayat dalam album riwayat sekarang ni, dia lebih matlamat untuk mengangkat irama tradisional Malaysia tu sendiri. Kita boleh dengar kita punya elemen of apa orang kata tradisional tu banyak kita boleh dengar dekat dalam riwayat tu sendiri. Boleh bagi tahu tak macam mana, apa sebenarnya konsep dalam Salam Music ni? Ya, siapa nak start dulu ni? Siapa boleh. Kita relax. Siapa nak jawab boleh share. Banyak datang daripada Payung ada. Dia ada sejarah tau benda ni sebelum berubah arah ni. Macam kita tahu Acap dia selalu ada dekat Belanda. Dia ada satu performance ni, dia main akustik. Kemudian ada orang datang dekat dia. Kau datang dari mana? Kan? Kemudian Acap dia jawab lah, dia datang daripada Malaysia. Lepas tu orang tu reply balik kat dia, kalau kau dari Malaysia, ni bukan muzik kau. Time tu Acap main macam reggae lah kan. Dia masa tu dia tanya macam dia marah ke atau dia tanya?
Tak adalah, dia Dia tanya tanya. lah. Ini based on Macam Acap mana? punya story lah. Yep, alright. So orang tu tanya kan. Dan orang tu bagi tahu kat Acap, oh ni bukan muzik daripada Malaysia. So means orang kebanyakan orang dekat barat dia nak tahu kita punya identiti muzik kita sendiri. So since daripada situ Acap ada bagi tahu dekat aku, Yong tolong try ubah ataupun bagi traditional sikit kan. So dari situ bermulalah kita cuba terapkan konsep traditional campur dengan moden. So at least kita punya instrumen-instrumen traditional kita ni tak terus hilang macam tu je tau. So yes, yang traditional memang kita akan tetapkan traditional, tapi yang moden ni kita akan terus bawa ke depan supaya dia boleh berkembang dan tak hilang macam tu je lah. Ya, dia boleh kekal relevan dengan teknologi yang ada sekarang ni lah. Sebab Betul. tu kita boleh dengar muzik dalam lagu, ada beberapa lagu lagi nanti kita akan bincangkan sekejap saja lagi. Kita nak tahu pergabungan elemen antara tradisional dengan moden yang tadi baru Payung cakap. Okay, so kita just nak tahu secara general, sebenarnya apa inspirasi terbesar dalam Salam Music ni? Maksudnya dalam pembikinan lagu tu sendiri. Apa yang memberikan inspirasi yang terbesar dalam membentuk Salam Music tu sendiri? Yang lain diam je lah. Yang lain boleh jawab ke? Sebenarnya inspirasi banyak tau. Sebab Yep. yang buat lagu dalam Salam Music ni bukan seorang atau dua. Tapi masing-masing pun ada contribute untuk buat lagu. So maybe benda ni terletak dekat individu juga tau. Okay, macam aku, inspirasi aku semuanya datang memang ilham lah. Tiba-tiba dia jadi. Untuk orang lain mungkin boleh tanya dorang. Kalau macam aku banyak dengar lagu macam hip hop, future bass, dubstep. And then kalau bila buat lagu tu dengan Salam, aku akan cuba insti benda ni sikit lah, apa yang aku selalu dengar kan. Macam tu lah konsep daripada saya aku lah. Ya. Kalau you dengar pun lagu-lagu kita memang all over the place kan. Tiba-tiba ada rock, tiba-tiba ada hip hop kan. So, betul. And macam Payung cakap tadi, lagu tu bukan seorang je yang tulis. So selalunya usually Acap ada idea, dia akan pass kat semua orang. So selalunya akan keluar benda yang lain yang selalu lain lah. So maksudnya dia kira based on dalam band members tu sendiri punya inspiration lah, and then baru dia came out dengan dia punya end product macam tu. Betul. So betul. Alright. Okay, menarik. So okay, kita dah tahu serba sedikit. Kita just nak sekarang ni kita dah nak mula share sebab kebanyakannya bila tengok korang punya dekat YouTube ada vlog. Kita boleh jumpa kat situ vlog kita panggil apa? Salam Amsterdam. Dan untuk konten dekat bawah-bawah ni kalau nak tahu, kalau korang yang memang kat bawah ni yang tak kenal Salam Music, diorang ni telah banyak membuat persembahan di festival-festival besar di luar, yang mana salah satunya ialah yang kita nak ceritakan ni. Okay, so dekat dalam vlog tu, kita just nak minta korang just share pengalaman yang paling korang tak boleh lupakan semasa tour ke luar negara. Alright, sebab dalam vlog tu kan kita ada tengok pengalaman, ada satu dekat tempat tu yang korang dipanggil Club X Club X. Okay, dekat situ ada boleh nampak orang menyanyi atas kren. Lepas tu kat situ kita nampak Kevin punya simbol pakai tin je kan. So boleh tak kat situ korang share apa yang benda yang korang jumpa yang tak ada kat sini? I think yang ni boy ingat paling banyak ni. Sikit pergi tu. Tapi aku cerita apa, bagi aku semua tu best. Paling best sekali dekat show dalam church kot. Dekat situ dia hippies punya macam Woodstock punya style tau. Dekat dalam tu masuk dalam macam hutan kau kena. Dekat dalam hutan tu tiba-tiba ada church. Oh, okay. Ingat. So dia church
church yang dah tak jadi church. Ya. Dia masih digunakan ke tak? Church tu tak ada lah. Dia dah tak jadi church lah. Dia tak jadi church. Dengar cerita macam dah tak ada orang nak pergilah masa tu sebab dengar cerita religion is not a big thing anymore kat Dekat Belanda sana. kan. Ya. So ceritanya the priest dia bagi je kat tak hippie mana dia bagi. Dia cakap okey lah, you buat je lah apa you nak buat kat sini. Hippies mana So dia bagi. sampai sekarang lah dia buat festival kat sana tiap tahun. Dia memang jadi satu tempat event dekat situ. So maknanya daripada church dia bertukar menjadi event place kat situ lah. So korang perform ke apa kat sana? Diorang perform kat luar. Church tu salah satu tempat, kira besar juga event tu. Dia ada banyak-banyak tempat, macam dia ada kat church, lepas tu dia ada kat stage kat luar, lepas tu ada tempat lain macam ada event lain dengan speaker. Dia konsep dia macam Rock the World tau. Rock the World ada 3 stage. Macam tu lah. Tapi hippie. Ya. Tahun-tahun ada yang zaman daripada Woodstock 69 lah. Jumpa orang macam tu kan. Tengok cara diorang borak pun nampak macam pelik sikit. Aku macam tak pernah jumpa kan. Shock. So macam mana pengalaman first time masa awal-awal pergi sana, pergi perform dekat sana? Apa diorang punya reaction bila dengar music daripada Salam? Reaction. Diorang memang sangat boleh dikatakan kita bawa lagu bahasa Melayu. Okay. And then kita punya pakaian dengan tanjak lah apa kan. Diorang nampak benda tu sebagai satu benda yang unik. And then kita bawa bahasa Melayu dan diorang boleh dapat cuba fahamkan apa yang kita nak sampaikan. Yelah, dia mula-mula dia layan lagu je, dia layan beat kan. Lepas tu baru dia tanyalah apa benda, dia macam apa cerita lagu ni kan. Dia ada banyak yang berminat lah. Lepas tu dia tanyalah, dia kata mungkin kalau sebelum start lagu kau boleh cerita sikit lagu ni pasal ni. Lepas tu baru mula dengan dia sebelum perform tu ada cerita lah. Ya, ada cerita. Tapi kalau tak silap aku dekat video vlog tu ada satu part yang orang dari negara sana dia sembang dengan kita orang. Dia bagi tahu yang apa kita cuba sampaikan ni hampir-hampir sampai dekat dorang. Walaupun dorang tak tahu. Maksudnya dorang just sebelum start korang perform tu, korang akan bagi tahulah little bit pasal lagu ni pasal apa, and then baru korang perform macam tu. Betul. Ya, kena buat macam tu lah sebab kita cakap bahasa asing yang totally dorang tak faham kan. Cuma bernasib baik dekat sana ramai juga orang daripada Indonesia. Dorang still boleh faham, boleh layan. Sebab kita turun stage mesti ada 2-3 orang datang. So kebanyakannya adakah dorang kenal Malaysia tu sendiri disebabkan Indonesia? Sebab dorang tahu Indonesia? Tak juga, ada yang tak tahu pun. Langsung tak tahu, ada juga. Tapi ada satu pengalaman ni kan, aku kena dekat Belgium. Ada seorang dah habis show dan kita orang dah turun. Lepas tu ada seorang uncle ni datang. Dia tanya, korang dari mana? So kita jawab, dari Malaysia. Dia terkejut sebab dia cakap, macam mana korang daripada Malaysia, negara Islam, tapi korang boleh main muzik? Maksudnya diingatkan macam muzik tu macam restricted lah dekat Malaysia, negara Islam tu. Betul. So dekat situ kita bagi tahu lah, Malaysia ni memang negara Islam, tapi kita satu negara yang multiracial. Lepas tu ada juga agama lain. And then Islam ni tak adalah larang sangat pun untuk kita main muzik. So kita try baru dia okay. Baru dia tahu Malaysia. So dia ingatkan macam terlalu restrict sampai tak boleh bermain muzik lah kan. Alright. Okay. Sebenarnya pengalaman-pengalaman yang daripada luar tu, itu yang kita nak tahu. Sebab kebanyakannya orang bila pergi keluar, benda tu tak dibawa balik ke sini. Kita tak dapat nak tahu. Kebanyakannya band yang perform kat sini, dorang tak dapat nak bayangkan pun macam mana kalau dorang pergi festival di Europe. Paling dekat pun dorang pergi mungkin di negara jiran seperti Indonesia dengan Singapura. Jadi dekat sini kita just nak tanya, apa sebenarnya perbezaan ketara yang untuk pendapat korang lah, apa sebenarnya perbezaan ketara antara kita punya scene di Indonesia dengan di Malaysia? Siapa-siapa boleh jawab?
Kalau nak compare Indonesia dengan Europe in general lah, like Indonesia and Malaysia memang macam Malaysia sama. Lebih kurang, cuma dia lagi besar, lagi banyak tempat. So like population lagi besar kan. Dia lagi ramai orang. Bila you pergi Europe kan, Yep. boleh cakap dia punya music scene tu dah develop lama tau. Macam you boleh kira dari time classical music juga So dia punya appreciation untuk music lain. Memang lain. Dia tak ikut macam I suka genre ni je, I suka genre ni je. Kalau it's good, you will like it. Yep. So dari segi appreciation tu pula macam mana? Sorry, apa dia? Dari segi appreciation tu sendiri terhadap music macam mana? Dia kalau music tu bagus, dia akan suka. Dia tak kisah kalau dia suka tapi mostly dia suka benda yang original lah kan, Kevin. Dia macam kalau kau cuba nak jadi macam dia macam macam tu. I think itu lesson yang paling besar bagi saya lah, yang belajar pergi ke sana main kan. Kalau you nak pergi sana, you tak boleh nak jual music diorang kat diorang. Tak. Memang kena bawa something dari sini. Sini kita tak biasa dengan tu kan. Kita selalu nak buat macam music rock macam band favourite kita kan. So but the biggest lesson I think for us is bila you pergi Europe or I'm sure America pun sama, you kena bawa apa yang dari sini pergi ke sana. Something different lah kan. Okay, aku nak tambah sikit yang pasal perbezaan yang dari Europe dengan Malaysia masa on stage. Contoh yang macam dekat on stage, diorang memang sangat pentingkan masa. Semua benda on time. And then dekat atas stage, diorang akan sediakan time clock. Let's say kau ada slot 1 jam, okay, diorang start clock 1 jam je kau perform. So dekat situ tak boleh lah, janji Melayu tak ada lah. Tak ada bro. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah semua on time. Yes. Diorang punya diorang punya kru, diorang punya apa benda technician ke apa benda kan, semua on time. And then lagi satu, diorang punya beza dia, kita punya sound check sebelum kita buat performance. So and itu lebih kepada budaya kerja lah kan. Ya betul, memang sangat on time. Lepas tu kalau crowd pula, diorang punya crowd bukan budak-budak belia je, campur. Ada orang tua, ada orang muda, budak-budak kecil pun ada. Itu beza sini dengan sana. Yep. Alright, tadi sebenarnya kita kat bawah ni kita ada nampak Yaya Nakia daripada dekat bawah ni, baru nak bawa dia naik atas dia dah hilang. Okay, tak apa. Dan Chris diam je daripada tadi. So kita nak tanya Chris lah sebenarnya. Ada ke kat situ, Chris? Apa tu? Okay. Okay, I just want to ask you one question. From a trombone player to a bassist, can you share the story how you end up playing bass? Bila kau main trombone? Chris tak pernah cerita pun. Oh no. Korang tak tanya, korang tak concern. Selalu ambil That's why I started music lah. Aku start music sebab masa sekolah menengah aku masuk marching band. Aku main trombone lah. Okay, from the marching band. Alright. Main-main, lepas tu member ajak, jom jamming. Masuk jamming studio, semua tak nak main bass, tak cool. Aku main lah. So, begitulah senang cerita. Kau boleh main trombone lagi Chris? Aku rasa boleh lah, tapi mahal lah, tak beli. Okay. Kau ada, aku nak jual, kau nak? Nanti PM tepi. Okay. So right, Chris. So you have worked with a lot of other singers and musicians. Just want to ask, how do you comply with the different style of music with your playing skill? Do you find important as a musician to cope with a variety of playing style, because they are saying that it's better if you can focus and master only one on certain style of playing? What do you think about that? What I think is that as a musician kan, kita semua we have our own macam trademark sound or tone lah kan. So regardless main tu genre apa ke, dengan siapa artis ke, the main thing yang penting kita kena, sebab we are working kan, kita bagi service. Jadi nombor satu, apa yang klien nak. Kalau musician
tone yang begini kita ikut, but we always maintain our personality in the music. So kita kena flexible lah as a musician, especially a sessionist kan. Because the first thing to serve is to serve the music. Kan kita orang we are paid to do a job, kita buat kerja dulu, tapi kita bawa bersama lah identiti kita, sebab memang ada, I mean each musician ada sendiri punya taste kan. So I think that's it lah. Yang penting kita kena bagikan lah, like what is need for the work and what you trying to portray yourself. What's your trademark? So just ada work hand in hand. Yang penting jangan stubborn lah. Kita kena go with the flow lah. That's the word. Yang penting jangan stubborn kan. Yang penting. Betul. Alright. Okay. Kevin. So I saw on your Instagram kan, sekarang ni you dah boleh main tabla ke atau sebelum ni you dah memang on that percussion punya benda? Tak, actually tabla ni I start masa lockdown first dulu. So actually ceritanya Acap bagi tabla dulu ni kira dah 10 tahun lebih. Oh betul. Betul-betul punya dulu tu. Alright. Okay. So I simpan je, tak pernah sentuh. So bila MCO yang first kali tu start, okay lah I buka je lah sebab tak boleh main drum kan. So masa tu lah I start. So I just want to ask, what do you think about the evolution in Salam Music in terms of the rhythm that drive this band? I mean, the latest album Riwayat consists a lot of traditional percussion rather than the drum itself. Are you planning to explore the other percussion instrument perhaps? Yes. For like right now I memang try and like for percussion at least lah. I memang nak buat tabla sebab I memang dari dulu nak belajar tabla. But I've been looking at Indonesian punya gendang and all those things kan. Indonesia pun gila bro, dia punya percussionist kan. And you can see a relation kan, sebab you know Indonesia, India and you know this region memang musically memang connected kan semua. Yes. Lingkuk dia lain lah. So I'm very interested in learning more percussion stuff. That's quite interesting. Sebab kita boleh dengar sekarang kan dalam Riwayat punya lagu, dekat dari Riwayat punya album ada banyak betul elemen yang memang sebenarnya orang kata apa, menaikkan bulu roma sebenarnya bila dengar betul-betul kan, dengan bunyi serunai, bunyi gendang and then the videos that support the visual yang memang memberikan benda tu satu experience yang for me myself, benda tu memang memberi impact yang baik. Okay, sebelum ni kita akan terus, kita sebenarnya dekat untuk yang dekat pendengar yang masih di bawah ni, terima kasih. Kita ada Cikgu Az Samad juga kat bawah ni, terima kasih Cikgu sebab sudi join kita orang. Sebelum kita teruskan, kita ada persembahan daripada Hibri dan Boy. So dia orang akan represent Salam Music malam ni. Terima kasih Hibri dan Boy. Okay. So sebelum kita nak teruskan kepada persembahan yang pertama ni, kita sahaja nak ingatkan kembali kepada para pendengar berkenaan objektif Club The Blind Spot Project ni. Okay. So nak tahu apa objektif kita orang, korang boleh klik dekat profile yang ada logo The Blind Spot Project tu, yang ada dekat tengah-tengah. Okay, dia tu sebenarnya account robot je. So dekat situ korang boleh klik, korang boleh tahu apa objektif dalam tu. And then dekat situ korang boleh check out juga kita orang punya Instagram dan korang boleh klik follow. Okay, kita orang juga nak ingatkan kepada para pendengar semua mengenai hashtag kita. Iaitu kita ada 2 hashtag yang memang selalu kita keep on mentioning every week, iaitu hashtag berhibur sambil belajar dan juga hashtag apa khabar anak seni. So berhibur sambil belajar ni selaras dengan objektif kami, iaitu menyediakan hiburan untuk para pendengar di samping kita mempelajari serba sedikit tentang persembahan oleh panel jemputan kita. Kita boleh banyak belajar perkara yang mungkin akan dikongsikan bersama dengan macam malam ni. Kita banyak dengar tentang background musician yang dalam Salam Music tu sendiri, pengalaman mereka sepanjang berada di dunia seni, mungkin sedikit sebanyak tips dan nasihat untuk menjadi penggiat seni yang berjaya, dan banyak lagi perbincangan yang menarik. Okay, so jadi para pendengar di dalam ni bukan sahaja mendapat hiburan, tetapi sekali package dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan hashtag kita, iaitu hashtag berhibur sambil belajar. Okay, dan hashtag seterusnya ialah apa khabar anak seni, merupakan salah satu inisiatif yang kita cuba lakukan bagi menyediakan platform untuk penggiat seni tanah air kita sepanjang pandemik ini. So
So kita sedar dalam keadaan sukar sekarang ramai rakan kita yang terjejas, dan ini adalah sebagai salah satu langkah untuk kita bersama memartabatkan seni di alam maya bagi tujuan merapatkan lagi hubungan di antara penggiat seni dan para pendengar yang ada pada malam ini. Di samping itu juga kita boleh bertanyakan khabar dan berkongsi serba sedikit sebanyak supaya sama-sama kita dapat mengharungi waktu sukar ini, insyaAllah. Okey, syukur Alhamdulillah sekarang ini telah diberi sedikit kelonggaran. Kita dah tengok ada banyak event yang mula dah nak start engine balik, dan ada kawan-kawan kita yang dah mula kembali beraksi. Yang penting dah complete 2 dos dan dah boleh kembali bekerja seperti biasa. Yang penting jangan lupa SOP guys, benda tu penting supaya kita tak get into macam reverse balik, pergi balik ke square one. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan persembahan yang pertama daripada Boy dan Hibri representing Salam Music. Yes, take it away man. Nanti akan reda segala harapan dan janji manusia, keris dan tata tawanan kota ditinggal jua. Oh kekasih, mengapa ku bertanya, adakah benar cinta kita, sedangkan telah kau beri segalanya di dalam dan di luar. Oh, adakah ini berarti insan ini telah sesat jalannya, walaupun dalam keraguan umpan yang beracun di telan jua, lalu hanyut di bawah arus kenakannya yang lemah, tidak mampu melawan deras sayanya yang mendakap di setiap penjuru, membuatku lupa pada asalnya, lalu hanyut di bawah arus kenakannya yang lemah, tidak mampu melawan deras sayanya yang mendakap di setiap penjuru, membuatku lupa pada asalnya. Pada asalnya. Lalu hanyut di bawah arus kenakannya yang lemah, tidak mampu melawan deras sayanya yang mendakap di setiap penjuru, membuatku lupa pada asalnya, lalu hanyut di bawah arus kenakannya yang lemah, tidak mampu melawan deras sayanya yang mendakap di setiap penjuru, membuatku lupa pada asalnya. Pada asalnya. Pada asalnya. Thank you. Ya, itu dia tadi. Harus. Harus. Ya.
Harap semua terhibur kan. Sangat terhibur. Okay, Terima kasih. Okay, sound terbaik. Alright, okay, terima kasih di atas persembahan tu tadi. Harap dekat bawah semua terhibur. Nak minta lagi sekali kawan-kawan dekat bawah ni ping lagi sekali kawan korang ramai-ramai supaya mereka boleh join sama-sama dengan kita pada malam ni. Okay, seterusnya kita nak pergi tak ada, dia tak terlalu technical aspect sebab kita just nak tanya random question lah kat sini. Saya nak tanya Brother Jas kita untuk horn section lah, untuk payung dengan Brother Jas. Macam mana korang create line as a section untuk masukkan dalam lagu Salam Music? Idea sebenarnya daripada siapa? Idea ni semua random. Random. Ya, kadang-kadang daripada Jas sendiri. Tapi Jas dia tak nak buka pula mic dia kan. Kadang-kadang aku ada. okey. Kadang-kadang daripada saya sendiri, kadang-kadang daripada Abid. Sebab benda ni kita tak tulis sebab kita orang ni pun bukan jenis yang formal punya side reader sangat tau. Ya. Okey, so apa kita buat selalunya kita akan rekod. So daripada rekod tu dan kita share sama-sama dengan kita. Antara 3 orang ni kita share. So daripada situ lah kita cari dia punya harmonization dia. Siapa nak main low, siapa nak main mid ke. So dekat situ memang selalunya kita akan antara buat depan-depan ataupun hantar audio. Okay, pembahagian tu lebih kepada macam perbincangan lah. Idea daripada semua betul lah. Kadang ada idea, satu idea kita kembangkan. Yelah. Tapi alhamdulillah tak pernah gaduh lagi lah untuk share. Itulah dia. Yalah, tak pernah gaduh. Tapi dia macam ni tau. Sebab idea tu dia banyak macam Payung dia ada dengar benda lagu-lagu dia, aku dengar lagu-lagu yang aku dengar. Yep. Abid dengar lagu-lagu dia dengar kan. Aku dengar bunyi horn kereta ke. Orang piling buat bangunan ke kan. Dia macam-macam daripada macam-macam segi boleh datang idea ni. Itulah nak tanya dalam contoh macam untuk permainan sax dalam music reggae ni, dia lebih kepada macam section sounding kan. Dia lebih kepada macam section lah. So bagaimana Brother Jas apply karakter sax tu apabila macam ada part solo? Macam kebiasaannya karakter sax ni lebih banyak didengari dalam lagu-lagu macam lagu jazz. And then macam contoh pada lagu Galaxy Rindu tu sendiri. And then dekat solo part lagu Tiada Rasa Sebaris Kata. So adakah pemilihan notasi tu mempengaruhi karakter lagu tersebut? Dia pemilihan notasi tu bergantung kepada aku selalu dengar lirik dia lah. Lepas tu dengan melodi lagu dia, apa yang dia cuba nak sampaikan. Jadi aku kena faham lagu tu dulu. Kalau kau nak buat macam dia sama macam nyanyi juga dah. Kalau kau nak buat solo part tu aku akan bincang dengan Acak ataupun kadang-kadang Acak yang beritahu aku, okey lagu ni dia pasal ni. Jadi bila aku nak cipta tu kita ada dalam fikiran kita, okey kita nak sampaikan contohlah maksud yang sedih ke. Takkan kita main lagu macam Happy Birthday pula kan. Kalau lagu tu sedih kan, nanti dia jadi lain pula kan. Jadi pemahaman tu dia lebih menyeluruh lah. Dia, aku tak pergi sekolah pun belajar muzik ni. Tapi ada banyak kawan-kawan yang memang dah sekarang sampai doctorate also dalam muzik kan. Tapi dia kata the first thing kalau benda tu sedap, betul lah tu. Dia tak ada salah betul salah atau muzik ni. Jadi dia sedap. Dia akan masuk dalam teori tu. Kau boleh letak lah apa benda teori pun kan. Betul. Yelah kadang-kadang orang bila dengar pasal saxophone kan, ada dalam teori ada sax spread lah apa semua kan. So benda tu dia lebih kepada implementasi tu. Dia bunyi sedap dululah, baru memang betul-betul. Yelah kalau sedap kan. Kalau kau betul, kalau kaji muzik yang daripada awal, dia datang daripada playing orang main dulu kan, dengar bunyi tu, dengar bunyi bunyi burung ke, dengar bunyi apa kan.
Lepas tu baru orang pergi sekolah ni belajar, dia buat teori ni, dia Dia translatekan pergi ke arah untuk dia senang nak terangkan dekat orang. Ya. Tapi pada asalnya kita kembalilah kepada Tuhan. Sorry. Aku setuju. Betul. Lain sekali memang kita kena kembali kepada Tuhan. Okey, sebenarnya kita nak tanya, ni Hibri punya suara pun tak dengar agak daripada tadi kan. Ada ke Hibri kat situ? Hello? Hilang. Aku cakap seseorang ni. Hibri? Boy, tak ada, tak apa. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada okey, nak tanya Payung. Ya, saya. Alright. So, nak tanya dekat lagu yang baru, boleh katakan agak baru jugalah kan, lagu dalam lagu Pusaka. So, dekat situ kita dengar introduction dia ada bunyi serunai, and then disambung dengan elemen Salam Music tu sendiri. Dia menjadi satu gabungan bunyi yang unik. Sebab bunyi alatan tradisional tu macam gamelan dengan accordion tu, dia kira ibarat macam penambah rasa jiwa budaya kita lah bila dengar lah. Ini from my perception lah kan. And then kita ada dengar juga melodi suara daripada backup vocal dekat situ. Saya rasa Yaya Nakia yang menggunakan skil Java dan Lenggo asli. Betul. Ditambah juga dengan pemilihan lirik seperti macam bait lirik sirih dijunjung sirih pinang, keris disarung bertanjak sonsang, adat dijunjung pusaka dikenang. So benda ni sebenarnya menguatkan lagi elemen tradisional disebabkan penggunaan perkataan ini sering digunakan dalam masyarakat lama kita. Di samping mempunyai maksud yang tersirat lah kan. So kita dekat situ kita boleh dengar dalam lagu Pusaka ni macam mana rhythm gendang tu blend dengan mesin beat yang membuatkan irama tu lagi menarik. Bagaimanakah proses lagu ini dibincangkan? Boleh share tak dengan kita orang? Okey, lagu ni aku buat tahun lepas. Okey, sebenarnya dia punya start memang basic piano saja. So daripada piano tu dan aku akan masukkan gendang. So sebenarnya boleh dikatakan seluruh struktur lagu tu ada gendang. Tapi ada setengah part bila dah ada beat dia tak kena. So dekat mana yang tak kena tu kita cut dan kita mute kan. Kita hanya letak dekat part yang ada kena je lah dengan gendang tu. And then untuk Yaya juga, Yaya punya background dia memang boleh dikatakan penyanyi tradisional lah. Tradisional. Ya. Sebab boleh dikatakan dia boleh makan lah untuk buat, kalau kita suruh dia buat Lenggo asli, dia boleh bikin on the spot lah. So dekat situ untuk lagu ni, untuk Yaya senang je dia nak solo part tradisional tu sebab dia dah biasa kan. Ya, dia dah ada lenggok lenggok asli lenggok tu lah. Ya, dia dah biasa dengan lenggok-lenggok tu kan. Kemudian tu serunai tu pun tak semua tempat ada serunai. Sebab serunai ni dia very orang cakap notasi dia terhad sikit lah. Yap. Kan? Sebab dia double read and then dia duduk dalam B flat je. So serunai pun sama juga. Dalam kes tu kita letak dia dekat serta-serta tempat yang kena. Ya. Sebab kita boleh dengar yang part last Pusaka tu yang dekat horn section dia dah habis-habis baru dia keluar kan. Betul. So dekat situ serunai ni dia mainkan peranan macam orang menjerit tau. So kita jadikan dia sebagai satu instrumen puaka lah. Instrumen puaka. Instrumen puaka. Ya. And then dia berhantu kan. Ya, and then untuk gamelan pun mudah juga nak masukkan gamelan ni sebab gamelan punya scale pun kita tahu dia pentatonic slate draw. So and then kita just masukkan dia in tune je lah. And then kita main je gamelan tu punya scale. Kita tahu dia punya scale, okay, itu je scale dia. So kita nak nampakkan dia punya sound gamelan dan cara main gamelan tu kita main dalam scale apa gamelan yang kita ada. Ya, sebenarnya korang just play along dengan instrumen yang gamelan tu sendirilah. So and then dia terjadinya lah lagu tu ikut kepada yang based on that instrument lah kan. Sebab kalau kita letak chromatic gamelan punya sound, dia tak nampak gamelan tu punya trademark tau.
Yep. kan. So kita kekalkan dia punya skill, gamelan punya skill tu. Menarik. Yep. So okay, itu lagu Pusaka. Sebelum ni kita ada dengar juga bahasa dalam penggunaan kita macam kita backward sikit, kita patah balik. Tanya dekat lagu Gulab tu kan. Merupakan satunya lagu yang menggunakan pelbagai bahasa, iaitu ada bahasa Melayu kat situ, ada bahasa Inggeris dan termasuk bahasa Hindi. So di dalam arrangement lagu itu pun menggunakan pelbagai alat muzik yang berlainan karakter, kita boleh dengar kat situ. So adakah gabungan ini merupakan cara Salam Music eksperimentasi dengan bunyi itu sendiri, atau mungkin ada sesuatu approach yang spesifik di dalam karakter muzik Salam tu sendiri? Okay, rasanya soalan Gulab ni siapa boleh jawab? Kevin atau Boy kot? Sebab Boy. Ya. Sebab Gulab ni kan dia boleh dikatakan lagu lama juga tau. Sebelum dalam album Gulab, album kedua Yep. Album O. album O. Album O. So Gulab ni sebenarnya dia dah ada sebelum first album. Ya tu. Wah, maknanya dia dah, cuma dia dimasukkan dalam album kedua tu lah. Betul. Sebab kebanyakan kan lagu Salam Music kan dia melalui satu tempoh tau. Tempoh dekat mana lagu tu akan evolve. Dia itu macam proses ni peram lama-lama, lepas tu dia datang sedap dia tu. Oh, kira dia dah lama. Dia sebenarnya dah lama kan, menunggu masa yang sesuai untuk dikeluarkan lah, macam tu. Betul. Tapi banyak proses perubahan lah along the way. Awal-awal Tak juga, bukan tunggu, dia makin nanti dah lama dia ada revise balik version dia buat balik. Bukan version yang lama tu lah, maksudnya dia akan baru-baru kan, Boy. Betul, Boy? Betul. Yang lagu ni aku main drum. Masa Dia kira dia akan evolve lah kan. Dia evolve melalui masa tu sendirilah kan. Betul. Sebab lagu ni pun kalau ikutkan asal-asal dia memang tak ada horns, tak ada record horns pun rasanya tak silap time tu Acap ada dekat Belanda juga, dan kita kerja by email masuk record horns. Tapi satu aku belajar dengan diorang ni kan, Acap dengan Payung, yang aku tahu lah, Acap dengan Payung dia ada banyak gila lagu yang dia dah buat, dia simpan je. Lepas tu bila dia rasa macam nak buat balik lagu tu, dia keluarkan balik. Lagu dia banyak gila. Aku pun tak tahu ada banyak gila lah. Tu je aku boleh cakap. Yalah, sebab sekarang ni orang pun ada persepsi yang mengatakan yang sebenarnya bila keluar album daripada Salam, dalam album tu sendiri dah lebih daripada 10 lagu. Dan dalam masa yang sama, sebelum daripada keluaran album tu ada single-single yang lain. Maksudnya memang orang boleh cakap yang Salam Music ni sebenarnya penuh dengan library of lagu lah sebenarnya kan. Tinggal nak, orang kata apa, nak keluarkan je. Tinggal nak keluarkan je. Ya, okey. Sebab itu je kan kerja kita buat lagu kan. Betul. Tapi ada yang memang, yalah, kita kadang-kadang benda tu orang menunggu, kebanyakannya orang tak meletakkan effort dekat album tu sendiri. Macam Riwayat kita tahu dia memerlukan masa yang lama untuk dimasak ataupun disediakan lah kan, sampai yang keluar kepada yang end product sekarang. Dalam tu kira boleh orang katakan benda tu dikatakan kira memang yang betul-betul proses tu, dia melalui proses dalam pembuatan yang baik lah. Okay, so Hibri ada kat situ ke? Ya, saya dah boleh cakap. boleh. Okay, so nak tanya kau, macam mana kau develop permainan keyboard ni dalam Salam Music? Sebab sebelum ni kau banyak main pop style, kau banyak bermain dengan band yang selain daripada band reggae ni sendiri. Apa reference kau untuk bermain dengan Salam Music ni? Okay, masa mula-mula join dengan Salam Music ni, dan shock juga dengan cara permainan keyboard reggae. Sebab dia berlainan dengan main pop. Sebab pop ni kita banyak main macam, dia tak banyak rhythmic lah, dia macam banyak line-line kan. So reggae ni dia banyak macam mana, keyboard dia macam banyak macam percussion sikit lah. Percussive, yes. Usually dia ada 2 stack keyboard, and then yang satu tu akan main macam bunyi bassy lah, macam gitu kan. Dia sebenarnya, dia kalau nak cara cakap dia macam dia diterjemahkan biasa macam kan. So dia punya tu kan. Bubble. Yes, bubble.
So kalau benda tu dia akan bertingkar dengan lagi satu keyboard bawah piano. Tu piano tu macam keyboard atas. So okay, macam mana pemilihan sound tu sendiri? Macam mana ada apa reference kepada nak mencari sound yang sesuai dalam permainan bersama dengan Salam Music ni? Banyak reference aku tengok dekat banyak Cap share dekat YouTube lah. So, ada juga yang daripada Spotify. So usually dengar sound daripada band-band reggae daripada macam Jamaica. So daripada situ slow develop lah sound organ lah basically dalam reggae ni. Sound organ lah yang paling penting. Hammond H3 kan. Betul kan? So kebanyakannya memang penggunaan Hammond tu paling banyak dipakai lah dalam band Salam Music ni. Ya, betul. So selain daripada tu ada sound-sound lain ke tak? Mungkin sound-sound macam selain daripada organ tu? Selain daripada organ aku pakai sound piano dan ada string and then sekarang ni banyak pakai sebab album riwayat banyak macam traditional punya pattern, so aku banyak pakai sound accordion. So accordion tu pakai dekat sound keyboards ke ataupun bermain accordion tu sendiri? Keyboard. Sebab dah tak cukup tangan lagi. Ya. Alright, okay. Boy, nak tanya. Daripada drum ke mesin. So adakah benda itu dia pemilihan sendiri, dia mengikut evolusi dalam muzik dalam Salam tu sendiri ataupun macam mana? Macam mana tak yang mesin ni pun secara tak sengaja ke aku main sebab Acap ada mesin ni dia simpan juga, dia dah lama simpan terperap kan, cakap aku pun masa cuti tu aku saja datang lepak kan. Ni benda weh. Lepas tu dia tunjuk ni mesin, kau try lah main kan. Pinjam lah. Aku pinjam lah benda tu. Aku pinjam. Time tu lah aku main, baru start main. Aku baru tahu sample tu apa, hip hop sample kan, ambil lagu korang. Daripada situ lah. And basic dia mesin ni aku main macam sound effect. Macam bunyi-bunyi horns yang kalau untuk live ada bunyi serunai tu, tak ada instrumen serunai yang realnya. Dan aku main lah, aku play benda tu, aku just tekan tu. Macam play sample back lah. Kalau yang dekat lagu Di Tengah Malam yang ada suara budak gelak tu pun ada sekali lah. Ya ada. Itu sekali. Itu suara anak aku kat tu. Oh ya. Best kalau live record dia best kau bila kau record tu kau ambil je and then kau boleh apa orang kata modified bunyi tu tau. Kau boleh nak letak reverb ke nanti. Yep. Kita boleh ubah sample tu lah. Ya betul. Macam sample lah. Collage kan, kalau banyak gambar dan kau letak, kau susun je cantik. Nanti cantik lah macam seni tu kan. Sama lah macam main mesin ni. Yelah, dia maknanya bukan main tekan je lah kan. Orang ingat macam benda tu petak tu tekan je kan. Dia tak tahu proses yang sebelum nak menekan benda tu macam mana pula kan. Nak kena sediakan. Aku belajar benda ni banyak daripada YouTube tu. Ada orang ajar aku benda ni. Alah sedih. Dan aku main je lah tengok. Tapi senang juga kalau betul-betul buat kan. Just nak tanya lah, macam mana bila macam live show tu kan, macam mana Boy bahagikan pembahagian kepada tiga perkara lah kan, yang berbeza lah. Orang kata kejap lagi nak main gitar ni, kejap lagi nak nyanyi lagi kan, lepas tu nak tekan pula mesin tu kan. Macam mana? Aku pun pening. Kadang-kadang aku pun pening kat atas tu. Tapi tu aku pelan lah. Aku pun masih belajar lagi. Ya. Banyak practice lah. Sebab tak semua tempat macam lagu aku kena main gitar. Ada sesuai keyboard yang cover benda tu kan, aku tak payah main. Dan aku ada free masa untuk backup. So kalau mana yang banyak aku kena backup, aku kurangkan instrumen untuk main lah. Oh, okay. So maknanya dia ikut kepada lagu tu punya requirement lah kan, yang mana yang paling banyak nak diperlukan lah kan. So, kalau macam akustik pun ada session aku main finger drumming lah. Aku main drum
macam main drum pad dekat mesin ni. Yep. Benda Alright. ni masih belajar. Okay, terima kasih. Untuk kita nak tanya Chris dengan Kevin, dia dah lama dah tu senyap tu kan. Ada lagi ke kat situ? Ada. Ada lagi. Okay, Jack, kita nak just macam share, nak tanya, boleh ceritakan sedikit tak tentang proses latihan atau rakaman lah kan? Macam mana korang berinteraksi di antara satu sama lain? Mungkin ada pengalaman best yang korang nak share ke? Sebab Acap tu muka nampak macam garang ke dia? Garang enggak? Dia memang garang je. Macam mana tu? Boleh share sikit tak? Boleh cerita sikit tak? Chris, silakan. Okay. Chris. In general yang aku based on my pengalaman lah, rehearsal dengan Salam Music, usually like memang kalau kita rehearsal, let's say for the set, for the show kan. Yeah. So basically kita semua tahu what we supposed to do kan. So which is quite smooth lah basically I think. Chemistry kita memang semua ada. Sebab kalau tiada chemistry kan, I rasa memang kita tak jadilah jamming as a band kan. So things are pretty smooth. As usual, Acap ada, Acap the leader. So he will direct us, he will tell us what he wants. So kalau bila Acap tak ada pun, kita rehearsal sendiri pun, we will take initiative lah, proactive. So siapa aja boleh bagi macam suggestion for arrangement kan. So we all work together. Kita akan basically I think tahap kerjasama memang bagus lah. But memang all this while I rehearsal with them, I think it seems good. Sebab I think it's basically the people lah. Kepada sama chemistry ngam, apa pun jalan. Itu je lah. Yep, Kevin? Apa dia? Macam mana? Ingat lagi. Mungkin ada pengalaman yang nak share ke, macam mana korang berinteraksi antara satu sama lain mungkin waktu practice ataupun waktu recording session tu ke? Okay, kalau recording session recording session selalunya bukan semua orang ada kat sana. So usually is Acap dengan siapa yang tengah record tu lah. So if recording dengan Acap, macam lagu Arus lah for example. Pernah sekali tu I pergi rumah, cakap okay, lagu dah set, you tekan je spacebar, record sendiri. Ada djembe, ada bongo. Okay, I pergi makan dulu. Macam tu. Macam tu je? Ya. Nah. So for lagu Arus lah, tapi different songs, different mood lah, different style, different situation kan. So like for Arus, dia just left me in the room lah. So jadilah macam tu. Sebab masa tu pun lagu tu bila boy? Mana lagu Arus tu? Itu dah 2014 ke? Tak ingat. Sebelum I think 2013 2017 10. Lebih kurang lah. So USJ. USJ 13 lah, 13. Tu I ingat lagi I tengah layan drum and bass banyak. So idea pun dia taklah drum and bass, tapi you can hear ada inflection dia kat sana sikit lah. Baik lah sound tu. And dia memang terjadi je, memang tak ada plan langsung. Itulah aku tak pernah dengar lagu tu sebelum aku record. Dia cakap, nanti besok datang record. Aku datang. So kebanyakannya benda macam just impromptu macam tu je lah. So benda tu idea just datang waktu mana yang ada tu lah, macam tu. Tapi ada juga lagu yang Acap memang dah ada plan lah. Macam Malam Kelerai. Parts tu dah buat dululah. Yang solo-solo tu yang kadang-kadang tak pernah dengar lagu. Menarik. Alright, okay. Kita nak tanya lagi sekali dekat Payung. Baru-baru ni kita boleh dengar lagu baru jugalah kan, Mengejar Pelangi, betul tak kan? So itu dikompos oleh Payung dan lirik dia daripada Payung dan Syed Al-Daim tu. Okay, boleh cerita sikit tak tentang lagu ni? Sebab the process in the making this song daripada segi lirik dalam lagu tu, dia lebih ke arah macam klasikal Melayu. Tapi arrangement rhythm yang moden tu buat lagu ni macam dia lebih mudah didekati, ataupun macam kita cakap tadi lah, dia lebih relevan.
Boleh cerita Ya. sikit tak? Okey, untuk lagu Mengejar Pelangi ni sebenarnya kita keluarkan dia under label Salam Music yang kita panggil Gemar Pelagu. So Gemar Pelagu, dekat sini untuk sesiapa, tak kisah daripada ahli Salam Music ke apa, ini adalah satu platform untuk kita orang individu keluarkan lagu sendiri. Alright. Which mean bukan lagu dengan band Salam Music tapi under label Salam Music. Oh. Okay. Untuk lagu Mengejar Pelangi ni sebenarnya kita buat time PKP juga, tak silap. And then dia punya lirik cerita pasal kita nak mengejar kita punya cita-cita. Lirik dia simple, straightforward je sebenarnya. And then Syed Al-Daim ni memang dia orang Shah Alam juga. So kita boleh jumpa anytime. And then dia datang studio, aku hantar lagu dekat dia, and then dia okay untuk rap atas lagu tu. And dia okay untuk tulis lirik dekat verse punya part. Actually dia very smooth lah perjalanan dia sebab topik dia tak terlampau berat. Dia cerita pasal kita kena kejar kita punya cita-cita. Bila kita dah capai kita punya cita-cita, kita bantu orang lain untuk capai diorang punya cita-cita yang sama ada cita-cita dengan kita. Okay, untuk part Yaya tu pun sebenarnya lagu ni untuk Yaya pun aku dah hantar awal-awal dekat dia. Sebenarnya dah rekod dah part Yaya tu. So rekod untuk backup vocal. So then macam tak kena lah lelaki nyanyi. And then baru kita panggil Yaya. So Yaya nyanyi on top and dia jadi main. So lagu tu Yaya fit dengan Syed Al-Daim. Ya, so sebenarnya bila nak dikatakan tentang lirik dia tu, macam tadi Payung cakap benda tu dia agak macam straightforward dari segi lagu tu pasal apa. Tapi bila kita dengar balik baik-baik lirik yang ada dalam tu, dia agak klasik. So adakah bila proses yang maksudnya dekat lirik sendiri, adakah Payung ada aplikasikan juga lagu ni dekat lagu-lagu Salam yang lain? Kalau ikutkan lirik dalam lagu Salam Music, banyak acap dengan J Tan yang buat. Yes. And then untuk kita orang ahli-ahli Salam Music, kita revise balik je. Revise balik mana yang lirik okey, mana yang dari segi bahasa okey ataupun perlu ditukar. Untuk lagu Mengejar Pelangi ni memang boleh dikatakan part chorus lah yang aku tulis sendiri kan. Yang memang jenis tak ada revise dengan siapa-siapa, terus buat. Masa tu dia terus datang ke macam mana? Dia terus benda tu lirik tu terus datang macam tu, terus tulis je lah? Ya, lirik terus datang. Macam biasa lah, kalau kita duduk depan mic kan, kita try menyanyi-menyanyi. So dari situ, dan kita dah menyanyi, kita rasa okey, baru kita tulis. Okay, untuk Syed punya part, dia cerita, dia bagi tahu dekat aku yang dia memang dah ada idea ataupun ada ilham dia lah untuk tulis lagu yang kena dengan chorus ni. So dia tulis dia punya lirik sendiri yang memang kita terus rekod je. Tak ada revise balik ke apa, sebab kita dah check dia punya lirik macam okay, kena dengan topik. And then untuk macam release dalam Gemar Pelagu ni pun, kita orang pun memang macam plan, okay, at least kalau nak release kita kena ada trademark sikit lah. So tak kisah trademark tu dari segi bahasa ataupun lagu. Dari segi bunyi tu sendiri ataupun dari segi dia punya lirik tu lah. Betul. Menarik. Okay, so kita nak pergi kepada balik-balik kepada konsep dalam Salam Music tu sendiri. Konsep yang dibawakan Salam Music sangat unik disebabkan korang lebih meraihkan elemen tradisional tu. Lagi-lagi dalam riwayat ni, membawa budaya kita lebih dikenali di mata dunia. So pada pendapat korang, bagaimanakah cara untuk kita memeriahkan lagi industri muzik kita dengan konsep yang sama lebih kurang seperti Salam Music? Kalau aku rasa sekarang dah memang meriah dah. Sebab kalau sekarang dah meriah, betul. Sebab kalau kita tengok kan, bukan kita orang je yang bawa benda macam ni tau, masukkan elemen tradisional. Kalau kita tengok Kimi Kimo pun dah buat. Betul. Dato' M Nasir pun daripada dulu dia dah buat.
Kita ada monolog pun dah buat. Actually banyak lagi. SOG pun dah buat. Boleh dikatakan satu benda yang sihat lah. Ya, dan meriah lah sebenarnya kan. Sebab bila sejak kebelakangan ni kita tengok macam ada event Iqbal M, Maga Satwa, benda-benda yang memang kita tahu benda tu dah lebih. Betul. Dia kembali. Dia macam ibarat dia kembali balik kepada tradisional tu sendiri kan. Ya. Ya, biarpun kita nampak macam moden, tapi elemen-elemen ni tetap ada. Kan? Alright. Okay, so kita tahu benda tu ada. Cuma dekat Malaysia ni dia tak banyak referensi tentang muzik yang berkonsepkan macam apa yang kita cakap tadi lah, lebih kepada macam Nusantara atau tradisional balik. Okay, bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyediakan akses yang mudah untuk orang ramai cari, dengar dan kaji? Tengok cerita P. Ramlee. Mungkin boleh dengar orang dulu kan, mesti ada diorang apa macam silat pun ada juga diorang punya muzik. Study tu ke kita boleh study kan. Yelah, selain tu sebab daripada benda tu kadang-kadang orang macam even musician tu sendiri kan, dia perlu berada di circle musician tu sendiri baru dia macam tahu, baru dia macam boleh ambil tahu ataupun orang baru dapat tahulah kan. So macam mana mungkin kita perlu lebih dokumentasikan benda ni ke atau macam mana? Dia kadang-kadang benda ni kan datang daripada minat dorang sendiri lah. Minat dan dorang punya kehendak. Ya, kalau bila dah ada minat tu confirm dorang akan cuba belajar dan cuba ambil tahu benda-benda ni. Ya. Tapi dokumentasi tu memang cuna kan. Ya, kalau kita nak tengok pasal dokumentasi pun rasanya kita banyak tau. Dari lagu-lagu tradisional moden ni boleh dikatakan banyak juga sebenarnya. Cuma dia tidak diketengahkan. Itu ada mungkin tak mendapat pendedahan yang betul-betul lah kan. Betul. And then certain university je yang ada ajar benda ni. So kita just nak petik sikit, macam kita tengok dalam satu program Pop Express rasanya tahun lepas 2 tahun lepas 2019 ada satu statement yang mengatakan Salam Music ni lebih dikenali di negara luar berbanding di negara sendiri. So apakah faktor yang menyebabkan spekulasi ni terjadi? Aku tak tahu pula ada diorang cakap benda tu. Ada kan? Yes, masa tu korang dalam program Pop Express. Masa tu Payung ada, Nakia ada, Hibri ada, Boy ada, Acak ada. Dia apa soalan panas dia cakap. Soalan panas. Masa dekat Pop Express tu ada ke jawapan dia? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Jawapan dia macam tergantung kan, sebab masa tu pun dia bukan berbentuk soalan pun masa tu. Dia macam satu statement kan. Sebab yelah bila dikatakan macam korang kan banyak lebih orang boleh dikatakan lebih dihargai di luar lah daripada di dalam ni. Sebab bila orang kata macam muzik reggae je, orang mula ada spekulasi macam rambut dreadlock, lepas tu penggunaan ganja, and then benda-benda yang orang kata macam yang tak elok lah kan. So benda tu rasanya macam apa yang menyebabkan masyarakat kita lebih ke arah yang negatif tu? Mungkin orang yang bawa lagu ni dulu sebab dia orang dah kenal orang yang bawa tu memang image tu. Mungkin dia timbul spekulasi macam tu kan. Tapi aku rasa kalau dekat Malaysia pun memang ramai juga yang menghargai benda-benda macam ni. Ada je. Cuma sesetengah orang yang tak boleh terima tu, apa kita boleh buat kan. Dia sama juga dekat luar negara. Cuma bezanya dekat luar negara dorang jarang-jarang nampak benda-benda yang unik. Unik macam ni kan. Sebab dorang dah biasa membesar dengan muzik rock. And then ada setengah negara tu pun dorang dah tak tahu apa dorang punya muzik tradisional dorang. Culture dorang sendiri. Dorang dah tak tahu. So dekat situ lah dorang lebih menghargai culture luar daripada
orang kita menghargai culture dia sendiri. Culture dia sendiri. Ya, tapi kalau ikutkan dekat Malaysia ni memang ramai orang yang still menghargai culture ataupun adab budaya diorang sendiri. Yalah, bila kita berkatakan bila pasal persepsi kan, bila orang tengok rambut dreadlock tu sendiri, dia dah macam-macam lah kan, diorang punya perception kan. Tu yang kita nak tanya Boy kat sini. Ada tak any spesifik benda yang selalu dihadapi bila berhadapan dengan orang? Selalu dia orang pandang pelik je lah. Dia orang pandang atas bawah. Sebab kita sebelum ni kita ada interview juga Joe PV. Dia kata sampai orang pengsan jatuh lah tengok dia dulu tahun 1998 dengan berambut dreadlock kan. So mungkin dulu benda ni dia jadi macam satu benda yang orang tengok macam dia ni gila ke kan, dengan rambut tak terurus, ataupun mungkin dia rasa benda tu tak selalu nampak kan. Tapi melalui peredaran zaman tu sendiri, benda ni dia semakin lama semakin diterima. Sebab kita dah tahu kan, bila pembawakan orang ingat dreadlock saja reggae sekarang. Padahal benda tu berbeza. Macam mana? Apa komen tu? Macam bagi aku dreadlock ni sebab aku selesa dengan penampilan aku macam ni. Sebab dreadlock bukan sebab culture diorang, apa yang diorang buat. Kalau orang rambut dreadlock lah, apa yang diorang buat diorang ikut sekalian. Macam aku tak aku dreadlock ni sebab aku selesa. Sebab rambut aku kalau biar panjang dia jadi cacat. Aku tengok orang dreadlock ni macam diorang apa, daripada nampak serabut macam tu, baik aku bagi dia susun kan. So aku selesa. Dan aku harap diorang tak pandang yang benda yang bagus lah, daripada apa yang image lah. Alright. Ya, diorang pun kena tahu apa penampilan diri sendiri, hak diri sendiri. Hak individu. Yes. Cuma dekat sini kebanyakan masyarakat kita dia terlalu banyak judgement kat situ. Dia orang judge dulu baru dia nak kenal kan. Dia orang bukan nak kenal dulu baru ada judgement ke apa kan. So benda tu yang menyebabkan orang kita dia lebih kepada judgement dulu sebelum dia nak ambil sendiri daripada apa yang kita sebenarnya ada ataupun kita kalau bawa. kita tengok daripada sejarah pun, dulu orang kita dulu pun tak suka lelaki rambut panjang sampai kena potong kan. Sekarang benda tu dah macam okey je. Sepatutnya benda tu menjadi benda biasa je, tak ada apa-apa. Sekarang PKP bro, barber tutup lah. Itulah dia kan. Perbezaan antara dengan orang lain kan. Tak ada, semua sama je kan. Yep. Okay, kita nak tanya Brother Jazz kita kat sini. Okay, pada pendapat Brother Jazz kan, bagaimana sebenarnya cara yang terbaik ni untuk kita nak educate masyarakat kita untuk lebih menghargai karya tempatan? Tak nak buka main. Aduh, boleh pula buka. Tadi dia mute je. Aduh. Aku rasa pendedahan tu ada lagi banyak ruangan-ruangan yang ada mainkan lagu-lagu yang lagu-lagu tempatan, lagu-lagu yang berasaskan kita punya culture. Tak semestinya Melayu, mungkin ada Cina, ada India, ada pasal Kevin pun pernah main tabla. Kita pernah buat satu show dekat mana No Black Tie ada tabla, ada yang accompany lagu. So kita pun tengah cuba juga. Dia kena ada daripada dua pihak. Satu, musician kena berani mencuba. Lepas tu ada ruangan untuk muzik tu didengarkan. Kemudian pendengar lebih expose daripada tu. So dah tiga, bukan dua lah. Tiga lah. So pendedahan tu boleh membuatkan lebih banyak lagi orang appreciate lah. Memang tak nafikan lah, macam Barat ke ataupun sekarang ni Korea kan. Korea muzik banyak orang Melayu semua suka. Dia bukan muzik dah sekarang Korea. Dia punya cerita dia pun dah melekat-lekat dah kat sini kan. Betul. Dia ada banyak, itu salah satu aset yang dia eksport. Maksudnya dia eksport dia punya
karya dia ke luar negara. So dia ada backup juga by the government or by the businesses kat sana. Kan nak push lagi dia punya content dia ke luar negara. Aku rasa paling simple kena buat banyak lagi lah. Betul? Kualiti yang lagi bagus. Yep. Sound yang proper recording. Sound yang baik, yep. Kan? Baru orang boleh dengar benda ni sebenarnya bunyi sedap gak. Sama ni kalau kita dulu recording kurang kan, sound tak biasa. Dengan teknologi sekarang ni mungkin kita boleh dapat benda tu lagi biasa. So secara tak langsung tu dia boleh menarik lah minat orang mendengar tu kan. Bila dia dengar sound pun best, kualiti tu pun baik kan. So benda tu betul lah juga kan. Dari segi kualiti juga boleh menarik minat orang untuk mendengar. Sekarang boleh masuk genre lo-fi apa. Ya betul. Macam apa yang kita tengah nak bagi relax. Aduh kan macam-macam ni boleh. Tapi itulah muzik ni best tau. Muzik ni best sangat. Sebab dia ada macam-macam instrumen. Lepas tu kau boleh dengar macam-macam bunyi. Lepas tu bunyi tu bila kau gabungkan, dia boleh merasakan satu lagu kan. So kalau fikiran tu tak terbatas saja kan, macam-macam benda kau boleh buat dengan bunyi. Macam-macam benda boleh buat. Kau pernah dengar orang buat foley kan? Yang buat apa benda tu? Yang buat dalam dulu orang dulu kan tak ada TV, orang dengar radio je. Foley ni berguna masa dulu. Dia ceritakan kat radio tu, lepas tu ada sound effect, ada guru lah, ada hujan lah, macam foley effect tu semua. Sekarang lo-fi lagu pun gunakan benda-benda foley tu untuk jadi sound dalam lagu dia. Tengok macam-macam lagi benda kau boleh buat. Sama juga kita boleh treat traditional instrument kita untuk masukkan dalam muzik-muzik baru kan. Ada macam-macam cara kita boleh buat. Jangan takut nak cuba je. Yes. Alright, okay. So kita nak tanya Brother Kevin kita pula kat situ. Okay. Sepanjang pergi bersama dengan Salam Music Tour di Europe, boleh tengok diorang punya culture dan budaya dekat setiap festival tu. Macam mana kita sebenarnya nak ada lebih kurang? Kalau tak kata sama pun lebih kurang lah macam diorang ada dekat sini. Macam mana kita nak trigger benda tu supaya festival ni jadi kebiasaan untuk kat sini? I think sebenarnya kalau kita nak cakap macam diorang, memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab culture festival diorang memang lama dari dulu. Nak kira dari time medieval apa semua kan. Yep. So kalau if you want to say sebiji macam tu memang tak boleh. Tapi nak cakap kita tak enjoy festival memang tak juga. You tengok Rock the World penuh. Penuh, semua enjoy dari the whole Malaysia kan. So I think the main thing is kita kena buat banyak, tahu macam mana kita enjoy festival dari kita sendiri. Ya. So it's festival. Lepas tu yelah, it's just lain lah. Sebab diorang punya katakan cuaca pun lain tu. Kalau you festival kat sana, memang satu hari you boleh joget. Sebab sejuk. Sebab sejuk, betul. So boleh katakan culture festival kita sini lain. Yep. And we have to accept that lah, and work around that, you know. Alright, yep. Okay, yang ni soalan yang memang kita nak tanya dekat semua yang ada dalam ni. Kita kalau boleh kita nak dengar jawapan daripada seorang-seorang lah. Alright, okay. As a musician yang bersama dengan Salam Music, what is the best lesson that you ever had with them? The value that cannot be found outside the band. Siapa nak start dulu? Semua nak start. Originality lah. Memang for me the biggest lesson dengan Salam Music ni is originality. Sebab sebelum I betul-betul serius dengan Salam Music ni, I main session kan. So you selalu ikut apa orang lain nak. And dia ada lesson tersendiri juga bila you buat benda tu. Tapi the whole time I buat session, macam something is missing, you know.
dia kosong lah. Walaupun music tu I memang enjoy. I suka main hip hop, main pop man. But bila you dah habis main tu, rasa macam something missing ah. So benda missing tu I dapat dari Salam Music. The reason being sebab semua orang dalam band ni pun selalu evolving. Right, and harap-harap benda tu tak stop lah. So dia tak ada yang macam session punya feelings lah, yang mana yang kita work as macam one off punya benda kan. Habis je gig tu kita macam habis kan. So benda ni dia continuously feeling kita into that band lah macam tu. Macam dengan masa buat session tu I feel like a drummer. Kalau dengan Salam Music ni I feel like a musician. Lain. Yup. Okay. Alright, thank you. Brother Kevin. Seterusnya siapa tu? Aku, benda banyak aku belajar selain daripada muzik adalah pasal perjuangan dia lah. Nak tengahkan apa kan. And then kat situ sebelum ni aku tak tahu aku nak main muzik apa kan. Aku main muzik orang je. Dan bila aku kenal ngacap, dia nak buat traditional. Aku macam traditional lah. Ada orang nak dengar kan. Aku macam just go lah kan. I'm not. Benda baru pun untuk aku pun tak tahu. And then kat situ lah aku tahu bila aku enjoy dengar apa yang dia dengar, aku sentiasa seronok. Then pergi. And then friendship tu lah aku rasa. Ya, itu lah. Perjuangan dan friendship dalam Salam Music. Diorang ni banyak bila time aku down diorang ada je kan. And Ada Roger je kutuk dia. bila aku ada 2-3 kali down juga dalam sebab ada momen aku dia orang Roger cerita kan apa progress kau kan. And then okay apa the gang ni kan. Yalah, dia dah lebih kepada macam family lah sendiri dah, bukan setakat friendship kan. Itu benda yang aku belajar selain daripada muzik lah. Ya, interesting. Next one. Aku pula. Okay, go. Okay, bagi aku dalam join Salam Music ni yang paling best is working punya progress lah. Very professional and details. And senang cerita apa segala macam recording ke apa, kita memang diorang memang very detail lah. And then diorang semua supportive. And then bila kita dah tak ada idea tu kan, tanya diorang ada je idea. So kita macam okay, blend in. Okay, so macam work progress tu very best lah dengan Salam Music. So dia punya work environment tu walaupun rasa macam dalam kekeluargaan tu, tapi dia masih profesional lah. Alright, interesting. Next one, Brother Jazz mungkin. Aku pula aku rasa ada beberapa benda lah. Okay, mula-mula belajar dengan Salam Music ialah menepati waktu. Ya, menepati. Tengok kerja dengan Iris jangan dulu. lambat. Jangan lambat. Aduh, marah terlambat. Tu 9 PM first note bukan sampai Aduh. Lepas tu aku rasa aku suka ada ruang untuk berkarya atau kreatif space tu. Kau punya space. Ada space. Tak adalah terlalu rigid macam kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, macam tu. Kau buat macam ni. Tapi kau kena takwal je lah, tu je. Apa lagi lah? Tu dua je lah. Nanti cakap banyak pula. Okay. Dia panjang-panjang pun tak apa. Kita ada sampai pukul 11. Kita ada lagi masa. Untuk kat bawah ni jangan pergi ke mana-mana, sebab kita ending nanti kita akan ada sekali lagi persembahan macam tadi. So harap korang enjoy, kita relax, chill. Lepas ni kita akan buka juga raise hand. So siapa-siapa yang ada soalan tu bolehlah angkat tangan, kita akan bawa naik atas. Dan kalau tak nak tanya, nak saya tanyakan, boleh back channel dan saya akan wakilkan untuk tanya. Okay, next one, Brother Chris. Okay lah, bagi saya only one thing is the
the togetherness as a family lah. Sebab bagi saya, aku anggap semua orang ni, they all my brothers and sister. Mereka anggap saya apa suka hati mereka lah. Tapi that's the main thing. That's the main thing. Sebab musician, I mean, kita ada banyak talented musician kan. Tapi what makes it special for me with Salam Music, sebab kita memang cara kita bersosial, we work together is like family. Bila kita buat music, kami ada juga, I mean, we do our seminar kat luar, lepak kat luar. So that's what matters to me lah, the people lah. Maka kalau orang mana sial kan, tak sial lah kan. Penting the people. Sorry for my language, I'm sorry. It's okay, it's okay. What I'm trying to say is that the attitude comes first lah. Attitude yang bagus. I mean, music aspect, okay, basic, we all musician, we know our level of musician, that's not the main thing. Yang main thing kita sebagai insan yang bagus lah, kan? Yeah, true. Everybody is good, everybody is cool with it, we can work with each other, that's the main thing lah. Yeah, so, betul. So I'm saying that, attitude comes first before the talent. Yeah. And appreciate the time we have as a family lah. Yeah. So, jangan terharu lah, jangan nangis lah. Okay. Well said, bro. True. Alright, thank you very much, bro Chris. Okay, go. Ayo. Okay, so aku yang paling last ni. Gulung. Apa yang aku belajar masa bersama dengan Salam Music ni, first kali percaya dengan diri sendiri lah. So, which means apa yang kau cuba main, apa yang kau cuba buat, kau boleh buat dekat dalam group Salam Music ni. Sebab dalam group ni kita tak restrict kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat ni. Kau main je apa kau nak, janji dia sedap. And then perkara kedua, perkongsian. So perkongsian, kita ada 10 orang, 10 boleh share diorang punya idea dengan apa yang kepala. Kau dah ada 10 kepala, dengan apa yang kau dah buat tadi, kau boleh masukkan dengan apa yang diorang bagi idea ke dalam apa yang kau buat tadi. Sebab kalau kita nampak kebanyakan band boleh dikata lah, sebab based on aku punya experience, kita kena ikut leader je kan. Apa yang kita cuba main. Tapi dia tak kalau dalam Salam Music ni. Sebab kalau kita tahu Salam Music boleh dikatakan sebagai satu community band. So kau bebas untuk keluarkan kau punya perasaan, kau punya ilham, kau punya idea. Yes. So itu apa yang aku belajar dalam Salam Music ni, selain daripada benda yang aku sebut tadi. Sama juga macam Jas, menepati masa. Betul lah, benda tu tak banyak ada dekat band kita yang dekat sini kan. Kebanyakannya masa tu akan jadi something yang akan buat kepada pergaduhan ataupun kelewatan yang lain. Benda tu penting, menepati masa. Kalau kita ikutkan pun sebenarnya muzik ni pun sepatutnya ajar kita untuk jadi seseorang yang disiplin pun. In time kan? Yes. Ikut tempo betul. Ikut tempo. Kalau laid back pun still on tempo. Kalau kau main upbeat pun still on tempo. Kan? So kena menepati masa lah. Sebab yang paling penting kalau dalam setiap masa ataupun setiap beat adalah first count tu kan, first beat. So sama juga dengan kita punya timing kita on the dot, kita kena kat situ. Yes. Well said. So sebenarnya orang ingatkan macam bila banyak band tu, banyak kepala tu, ada macam-macam ragam, susah gila nak handle kan. Padahal orang tak ambil benda tu. Banyak lah juga sebenarnya kan. Tapi daripada 10 orang tu sebenarnya, idea daripada 10 orang tu yang sebenarnya orang susah nak dapat. So benda tu yang rasanya banyak kelebihan dekat Salam Music. Disebabkan macam tadi, setiap orang pun dah keluarkan korang punya perception sendiri. Dan benda tu lebih, kebanyakannya daripada apa yang ada malam ni, kita boleh macam konklusikan benda ni dia lebih kepada macam kekeluargaan punya benda lah. Yap. Betul. Saling mengingati. Alright. So sebenarnya kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Baiklah, sebelum kita nak habiskan ni, kita masih belum habis. Kita ada lagi beberapa minit. Kita ada persembahan yang terakhir lagi. Kita akan dipersembahkan lagi sekali oleh Boy dan Hibri, wakil untuk Salam malam ni. Sebelum tu kita nak reset room sebentar. Jadi selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. Terima kasih kepada yang masih setia daripada awal sampai ke sekarang. Kepada sesiapa yang masih belum follow room ni, boleh berbuat demikian dengan hanya menekan button rumah hijau dekat atas tu. Ada macam button rumah monopoli hijau kat atas tu.
And then dekat sebelah The Blind Spot Project tu, korang boleh terus tekan klik button join. So ini bagi memudahkan korang untuk menerima notifikasi daripada kami untuk event yang seterusnya. Alright, korang juga boleh follow Autobot The Blind Spot Project tu yang ada kat tengah-tengah tu. And then dekat situ macam biasa kita ada account Instagram untuk korang follow. And then kita orang juga dah ada di Spotify dan YouTube channel. So korang boleh check out link YouTube kami dekat biografi Instagram, dan kami akan upload setiap rancangan The Blind Spot Project ni dekat sana. Okay, jangan lupa untuk like dan subscribe. Okay, kami juga mengalu-alukan sebarang idea dan pendapat daripada korang. Kalau korang ada nak berikan pendapat ke, nak tanya soalan ke, korang bolehlah direct PM kami di inbox, atau boleh juga email terus kepada kami di theblindspotproject.my@gmail.com. Alright, okay. Kita ada lagi beberapa soalan terakhir sebelum kita nak habiskan sesi kita pada malam ni. Sebelum tu saya nak ingatkan lagi sekali kepada audiens yang ada kat bawah ni, terima kasih kepada Sal, Alif, Santiana, Nadira, Nur Husnina, Elvin, Cikgu As, thank you for being here, Zafira, Simi, Hazira, Khairul, Malik and Syafa. So thank you again sebab meluangkan masa bersama dengan kami. Harap sedikit perkongsian ni ada mendapat manfaat. Kita sama-sama mendapat sedikit manfaat daripada sesi malam ni. Okay, so kita nak go again one by one. Kita nak tanya apa harapan korang untuk industri muzik ni di Malaysia. This is just a general question lah. Just nak dengar daripada korang. Siapa-siapa boleh start dulu. Bagi aku, harapan aku adalah lepas ni ada lagi banyak lagi event. Banyak lagi. Ya, insyaAllah. Yes. Itu je aku rasa. Itulah harapan aku rasa. Banyak lagi. Pasal itu aku punya pegangan lah. Pegangan. Benda Ya, semua insyaAllah. nak power tu banyak lagi. Ya, kita pun sekarang ni dah mula buka sikit-sikit. Sekarang ni kita tengok dekat The Publica pun dah ada live performance balik mengikut SOP yang mungkin lepas ni sedikit berbeza. Tapi kita masih sebenarnya perlukan that live punya feel tu kan. Walaupun macam bila kita perform kebanyakannya sekarang online, yes, orang boleh nampak kita dan kita masih boleh berinteraksi, tapi feel tu tak dapat. Rasa tu tak dapat kan. So okay, dan untuk soalan yang dah nak habis ni, saya nak tanya sebenarnya, ke manakah direction Salam Music untuk 5 tahun yang akan datang? Direction. Yup. Siapa-siapa boleh jawab? Direction Salam Music untuk 5 tahun ke masa hadapan. Moga-moga kita semua semakin rapat. Muzik kita semakin berkembang seluas-luasnya. Dan dapat menyara hidup kita masing-masing. Yes, betul. Yeah. And then kita dapat kenalkan kita punya muzik sampai keluar lah, bukan saja di dalam Malaysia ataupun serta-serta negara je, tapi dapat ke seluruh dunia lah kalau boleh, insyaAllah. Yep. Ya, itu aku punya pandangan untuk Salam Music untuk ke hadapan 5 tahun ke hadapan. Mungkin lepas ni anak-anak kita orang yang akan menggantikan kita orang, tak tahu. Ya, akan meneruskan legasi tu ataupun dapat merasa sendiri perjuangan daripada apa yang kita cuba buat sekarang. Mungkin sebab yang kat bawah ni mungkin just for the context, sebenarnya riwayat itu sendiri, album riwayat tu dia kebanyakannya dia menceritakan banyak cerita tentang pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita dulu. So dekat situ korang sebenarnya kena check out, korang kena support, korang kena dengar sendiri. Sebab tu malam ni sebenarnya kita tak nak cerita banyak pun sebenarnya dalam riwayat tu punya album. Nak korang sendiri dapatkan dan korang dengar sendiri. Okay, sebenarnya saya ada back channel daripada orang daripada audience kita kat bawah ni. So dia cakap kat sini, sumber inspirasi Salam Music dalam berkarya lebih kepada realiti kehidupan dan apa yang berlaku di sekeliling. Disebabkan itu, lagu Salam Music lebih bersifat kemasyarakatan. Pada pendapat korang, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menjadikan perkara ini sebagai kebiasaan supaya kita dapat meraihkan dan meneruskan generasi budaya ini?
Susah kan? Benda tak sebenarnya kalau kita nak jadikan dia sebagai satu kebiasaan dan merealisasikan topik yang soalan yang dia bagi tadi ni, aku rasa sebenarnya radio ataupun label kena ketengahkan benda ni untuk mainkan lagu yang bertopik berunsurkan tentang ni. Sebab kalau kita nampak kan, kita punya stesen radio ataupun label-label besar ke apa kan, diorang banyak suka ambil artis ataupun suka mainkan lagu yang itu je. Faham tak? Yep. So mungkin kalau diorang ketengahkan benda ni, so benda ni akan terrealisasi. Dia merealisasikan lah. So benda tu dia macam dia diraikan lah kan. Betul. And then kalau nak cakap untuk pemuzik lain yang menulis lagu pasal benda ni pun boleh dikatakan banyak juga sekarang. So ni kira ni Payung ni tak marah kan ni kan? Kenapa ada bunyi macam dia bunyi ada dia ni ada dekat mungkin dekat mic tu kot. Ada bunyi macam distort, ada klik. Payung ada lesen radio tu. Dia tegas. Dia bila bercakap macam ni dia pakai walkie-talkie. Aku masuk preamp ni, tak distortion sikit, tak ada. Dia ingatkan macam nak enhance kan benda tu kan. Aku nak tambah sikit lah daripada Payung tu punya penjelasan tadi. Aku rasa kalau nak berubah tu kan, Michael Jackson ada cakap dulu, kalau kau nak berubah tu, tajuk lagu dia Man in the Mirror. Kalau kau nak berubah, Man in the Mirror. Kau kena mulakan dengan diri sendiri dulu. Kau nak ubah apa pun kan, kalau kau cakap je, kau tunjuk kau tak ubah pun. Cuma kau tunjuk batu tu ubah, tak ada jadi bangunan, tak kan? Jadi aku rasa mula dengan diri sendiri dulu. Terima kasih. So perubahan tu dia sebenarnya bermula sekecil-kecil daripada perubahan diri kita dululah, baru kita boleh mengubah mungkin persepsi orang kan. Betul. Macam apa tadi yang Payung cakap, mungkin saya nak tambah sedikit juga. Kebanyakan radio hanya memilih untuk bermainkan lagu-lagu yang mungkin viral ataupun yang mungkin lagu itu membawa kepada, yalah macam sekarang kan, kebanyakannya bagi saya sendiri benda ni dah tak jadi satu masalah sebab bukan radio saja tempat untuk kita mendapatkan sources ataupun untuk kita mendengar lagu-lagu yang baik dan berkualiti. Sekarang ni kita dah ada banyak lagi platform lain yang untuk kita ketengahkan. Cuma yang ada dekat dalam ni mungkin benda tu nak kena lagi, orang kata apa, lagi ekspresif lah. Benda tu dia kena lebih so dia macam nak bagi benda ni efektif sikit kan. So alright, okay, harap dapat menjawab soalan tadi. Kalau bagi saya soalan tu pun susah agak tu saya nak jawab agak kan. Tapi terima kasih. Tak ada, sorry. Ada apa boy nak cakap apa? Pak tambah buat banyak lagi kan. Buat banyak satu benda-benda sini. Itu je. Betul, daripada tadi dengar banyak, memang kita kena pelbagaikan lagi supaya benda ni lagi meriah kan, lagi ramai, lagi meriah, and then lagi benda ni dapat sama-sama kita dapat meraihkannya. Okey. Terima kasih di atas jawapan tu tadi. Kita dah pun nak ke akhir rancangan. Sebelum tu, bagi sesiapa yang nak cari Salam Music, korang boleh cari di website mereka di www.salammusic.com. So dalam tu korang boleh check out everything about them. Lengkap semua pasal Salam Music dalam website tu. Boleh dapatkan album diorang dekat situ. Album terbaru Riwayat berharga 100, betul? RM100 dekat situ. Tu tak termasuk post And then kalau korang berminat untuk beli merchandise daripada Salam Music pun, korang boleh dapatkan dekat situ. Ada baju, bag, stiker dan banyak lagi guys. So check it out. Instagram, Twitter dan YouTube korang boleh search je terus Salam Music. Tapi Facebook dorang Salam Malaysia. Is it? Betul ke? Salam Malaysia kan? Yap, betul, Salam Malaysia. Yang Twitter, Instagram dengan YouTube semua Salam Music. Okay. So dekat YouTube channel tu korang boleh check out dorang punya vlog, Salam Amsterdam, performance video dan banyak lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sebarang pertanyaan lanjut boleh direct contact manager dorang Iris di WhatsApp. Kita ada bagi nombor kat sini siap-siap. So kalau korang dah boleh ambil pensel,
Nah, untuk catat tambah 316-421-1055. Lagi sekali saya ulang tambah 316-421-1055. Dia bukan tambah 6012 ke apa sebab diorang ni ada dekat Netherlands. Alright. Atau untuk urusan surat menyurat, korang boleh email terus ke iris@salammusic.com. Lagi sekali saya ulang, iris, IRIS @salammusic.com. Jangan lupa follow semua band member Salam Music yang ada dekat atas ni. Check out diorang punya profile Instagram dan support diorang, okay? Siapa lagi yang nak support kalau bukan kita? So teruskan menghargai karya seni tempatan supaya seni kita boleh berkembang lebih luas merentasi zaman. Okay, akhir kata terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami, kepada klub yang banyak bantu kami dalam tujuan promosi seperti Jam Sesh, Kampung, Boring Ketu, Sunshiner, Urban Madhouse dan banyak lagi klub-klub lain yang tolong mempromosikan event malam ni. Terima kasih juga kepada semua ahli Salam Music sebab sudi untuk join kami di The Blind Spot Project. Selamat maju jaya untuk semua tim Salam Music. Semoga terus berkarya dan terus mewarnai industri muzik tanah air. Good luck and all the best. Dan kalau korang nak tahu event seterusnya di The Blind Spot Project, korang jangan lupa untuk follow kami dengan menekan button hijau dekat atas tu. Okay, any last word from you? Kita mula dengan Brother Kevin. Brother Kevin, ada ke kat situ? Tak ada. Okay, so okay, kita skip dulu. Rojas, last word. Terima kasih. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Jumpa lagi. Geram pula aku dengar. Thank you Brother Jas. Okay, next one. Thank you siapa yang ni, kita orang just share apa yang kita orang ada, ilmu kita orang. Itu bermanfaat lah untuk korang kan. Itulah, share kalau ada benda-benda macam ni, share banyak lagi. Share kita orang punya muzik kan, share kita orang sikit kan. Kalau ada macam ada nak buat collaboration tu, hello True. That's all. Boom. Thank you boy. Ibri? Dah sekali. Dah? Itu je? Oh, dia kira sekali? Senang. Okay, so Bro Kevin ada dah kat situ? Ada, sorry. It's okay. Any last word from you? Thank you Blind Spot sebab layan kita orang. Thank you Zami dengan Indra and semua yang tengah dengar tadi, semua listeners. And hopefully kita akan buat show dan jumpa kat show soon. Thank you. Looking forward. Thank you. Alright, Brother Chris. Alright, so thank you for having us. So harap everybody stay safe. Kita semua sihat-sihat, so boleh start show. And then jangan makan makanan yang bernutrisi, bersendam dan jaga diri sendiri. Terima kasih. Thank you very much Bro Chris. Alright, last but not least Brother Payung. Alright, terima kasih The Blind Spot Project sebab menjemput musician untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang ada semua dekat bawah tu. Moga kita semua dapat terus memberi semangat dan support terhadap kita punya seni kreatif tempatan, bukan sahaja dari segi muzik tapi termasuk filem, seni lukis, semua benda yang berkenaan dengan seni. Betul. So sebab bila kita support sesama kita dan industri tempatan, insya-Allah kita akan berjaya dan negara kita akan dikenali ke serata dunia untuk seni. Selain daripada itu, semoga semua dalam keadaan sihat-sihat, dipermudahkan segala urusan. Stay safe. Kita masih lagi berada di dalam keadaan pandemik yang kita pun tak tahu bila berakhir. So harapnya semua orang berada di dalam keadaan yang baik, sentiasa mengamalkan SOP yang baik,
jaga jarak jaga jarak kan. So semua dah vaksin kan kat sini? Dah. Ke masih ada yang belum lagi? Dah. So settle. insyaAllah benda tu, sebab lepas ni pun nak buka live event ni, dia punya requirement nak kena ada 2 dos kan. So benda tu harap benda tu pun dipermudahkan. Okay, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua ahli Salam Music. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama lebih kurang 2 jam dengan kami. Dan terima kasih juga di atas segala perkongsian yang dikongsikan pada malam ini. So kita akan akhiri program kita dengan satu lagi persembahan khas daripada Boy dan Hibri mewakili Salam Music. Sambil korang layan dalam room ni, kita support each other. Harap korang akan terhibur. Dan saya bagi pihak The Blind Spot Project, saya dan Indra ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun terlebih bicara. Alright. So jadi dengan itu, mari kita sama-sama mendengarkan persembahan terakhir daripada Salam Music. Dipersilakan. Tepukan. Nyanyi sekali ya. Boleh buka mic nyanyi ya, kalau boleh dengar. Yep. Enjoy guys. Alamak, 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 alamak. Alamak. Ya. Alamak, 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 alamak. Alamak, aku terjatuh dalam keringat. Tiada siapa tahu ketakutanku bersendirian. Cek kaki tangan kiri kanan semuanya okey. Tapi cuma tak pasti sama ada kepala okey. Nampak 2-3 buku di sini. Warnanya berbeza, isinya sama. Tunjuknya lain, cintanya sama. Kenapa tak kita bersama? Alamak, alamak, ala, alamak. Alamak, 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 ala, alamak. Oh. Belik buku dari dekat, aku nampak sama kamu. Jenguk buku dari jauh, kamu nampak beza. Kamu tengok cetek, kamu nampak hanya nama. Kerana si ular sudah bikin kamu leka. Kita sudah lupa, hanya satu pereka. Kita sudah lupa, boleh makan satu meja. Hingga kisah benar, kita gelak cereka. Kita lupa, kita hanya ingat kami dan mereka. Dan bagaimana boleh melarat begini, ku kata alamak. Kau kurang memahami, jadi kita semua sekali lagi. Aku belik buku dari dekat, aku nampak sama kamu. Jenguk buku dari jauh, kamu nampak beza. Kamu tengok cetek, nampak hanya nama. Kerana si ular sudah bikin kamu leka. Kita sudah lupa, hanya mereka. Kita sudah lupa, boleh makan satu meja. Hingga kisah benar, kita gelak cereka. Kita lupa, kita hanya ingat kami dan mereka. Bagaimana boleh melarat begini, ku kata alamak. Alamak, alamak, ala, alamak. Alamak, alamak, ala, alamak. 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 Terima kasih Boy dan Terima Hibri kasih. menghibur. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Brother Kevin, Hibri, Boy, Brother Chris, Brother Jazz kita dan Payung. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so harap kita akan ada rezeki kita jumpa di luar dan jumpa di next session insyaAllah. So terima kasih. Kita akan endkan room kita dalam kiraan 5, 4, Bye-bye semua. 3, Assalamualaikum. 2, 1. Selamat malam.